Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, seterusnya pemimpin-pemimpin setempat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita masih dikekalkan Allah. Segala nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Masih lagi kita boleh hidup macam biasa. Allah bagi peluang kita untuk menambah bekalan. Nak kita bawa balik ke kampung kita, iaitu ke akhirat. Mudah-mudahan sampai di sana nanti cukup bekalan kita. Bekalan yang nak kita bawa tu yang pertama ilmu tauhid yang kita tengah ngaji sekarang ni. Itu perkara yang pertama yang akan ditanya oleh Allah SWT. Bila kita padam, kita meninggal dunia, 3 langkah saja mereka lepas ngantar kita ke kubur, datang 2 orang malaikat. Seorang namanya Munkar, seorang lagi namanya Nakir. Mereka akan bertanya tentang akidah. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Di mana kiblat kamu? Apa imam kamu? Bukan siapa ya, apa imam kamu? 6 soalan je. Dan siapa saudara-saudara kamu? 6 soalan je. Yang pertama, siapa Tuhan kamu? Kena tahu. Sekat hafal je tak ada. Kena tahu, kena belajar betul-betul. Tuhan aku ialah Allah. Bukan itu aja. Kena tahu Allah tu sifat yang macam mana, begini. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil dan 1 sifat yang harus. Yang kedua, siapa Nabi kamu? Nak tahu tentang Nabi Muhammad tu. Riwayat hidup dia macam mana? Bila mula dapat wahyu dan sebagainya.
Apa di antara yang diajar oleh Nabi kepada kita? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa agama kamu? Kena belajar tentang Islam. Kena belajar tentang hukum-hukum tentang Islam. Kena tahu yang mana wajib, yang mana haram, yang mana sunat, yang mana makruh, yang mana harus. Nah, tak tidak tak boleh jawab. Itu baru tiga. Yang keempat, apa imam kamu? Dalam hidup ni kita kena ikut Al-Quran. Apa saja ikut Quran. Bila Quran kata wajib, wajib. Bila Quran kata haram, haram. Bila Quran benarkan, baru kita buat. Mana yang Quran larang, kita tinggalkan. Yang keempat. Yang kelima, di mana kiblat kamu? Terus semayang tak tahu macam mana nak kena kiblat. Nah, ya. Mana nak tahu di mana kiblat? Semayang tak tahu. Pergi surau tak pernah. Pergi ke masjid tak pernah. Duduk tepi surau, duduk tepi masjid tapi tak tahu, tak pernah pergi. Esok tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab, dentum bagi dia malaikat. Ya. 70 hasta terbenam ke bumi. Kemudian dia tanya, siapa saudara-saudara kamu? Yang keenam. Siapa saudara-saudara kamu? Kalau nak bergaduh je, dengan jiran bergaduh, dengan sekampung bergaduh, dengan adik-beradik bergaduh, dengan mak bapak pun bergaduh. Nah, esok tak boleh jawab. Ya? Itu 6 soalan saya. Udah boleh jawab 6 soalan tu, baru ditanya tentang semayang. Nanti lepas ini kita akan belajar buat semayang. Nah, semayang tu yang pertama mesti cukup bilangannya. Satu hari mesti 5 waktu. Oh, dia mati umur berapa? Cukup tak bilangannya? Kalau tak cukup, apa nak buat? Qadha, ganti balik. Kemudian dah betul, dah cukup, tengok betul ke tak semayangnya. Bacaannya betul ke tak? Gerak-gerinya betul ke tak? Segala kelakuan itu adakah yang membatalkan semayang dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhlas ke tak ikhlas. Semayang semana kerana Allah ataupun kerana nak nunjuk-nunjuk pada orang. Kerana Allah kerana rasa tak seronok kalau tak semayang. Kerana orang. Kerana aku tak semayang apa kata remeh. Kerana remeh. Itu baru cek semayang ya. Dah cek semayang, rukun qaulinya dah cek, rukun fi'linya dah cek, ikhlas tak ikhlas kena cek. Baru dicek rukun Islam yang lain. Baru dicek puasanya. Nah, baru dicek hajinya. Baru dicek zakatnya dan sebagainya. Ya, rukun Islam yang lain. Kemudian secara apa saja kamu terima nikmat dalam dunia ni semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Macam mana kamu gunakan mata kamu, macam mana kamu gunakan telinga kamu, macam mana kamu gunakan kaki kamu, macam mana kamu gunakan lidah kamu, macam mana kamu gunakan apa yang masuk dalam perut kamu tu, semua akan dicek. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kata Allah. Kemudian kamu semua akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima di atas muka bumi ini. Semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tak ada satu yang ketinggalan. Sekecil-kecil pun ditanya. Nah, kalau semua beres, bagus semua, apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang mempelai. Tak mempelai? Ya Allah, tak pernah jadi mempelai ke mana? Nah, seronok tak jadi mempelai? Ingat ke tak? Saya dah lebih 50 tahun jadi mempelai, ingat saya? Masih ingat lagi. Nah, Lena tidur tak? Tuan-tuan dan puan, masa jadi mempelai tu, Lena ke tak Lena tidur? Kalau Lena bingung jawabnya. Sudah-sudah dah siang je. Itu mempelai begitulah. Dalam kubur tu dia macam mempelai. Sudah-sudah dah kiamat aja. Tak sudah pun. Oh, dah kiamat kan dia. Padahal betul-betul tahun dah mati tu. Begitulah keadaannya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, dapat jadi mempelai. Ataupun seolah-olah jadi macam mempelai. Tapi sebelum itu kita kena beribadah lah. Kena sungguh-sungguh. Buat segala yang suruh, tinggalkan segala yang dilarang. Barulah dapat
kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan juga kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk pagi ini kita sambung lagi. Kita masih lagi membicarakan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ya, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ada 20. Ya. Setakat yang mana kita dah baca? Dah lupa, penat. Last saya datang tu kita baca bab apa? Sifat mani, yang mana? Dah lupa, tengok, penat. Penat ngajarnya. Tak ingat dah? Wujud qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsih wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman. Yang mana? Belum sudah mana? Itu nak ngajar ni bulan sudah ni. Bulan sudah apa kita baca? Eh? Yang sudah? Bukan Hayun. Tak datang. Ya? Pagi ini kita bicara tentang sama. Ya. Udah bulan sudah kita bicara tentang sama. Hari inilah kan? Betul lah tu. Hari ini kita nak bicara tentang sama. Yang sudah Hayyun. Hayyun artinya apa? Hidup. Nah, Allah itu hidup. Kita pun hidup. Serupa ke kita dengan Allah? Apa bezanya? Dah, bulan sudah cerita ni. Apa beza antara hidup kita dengan hidup Allah? Kita hidup dengan nyawa. Allah tak perlukan nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada kita, hiduplah kita. Allah cipta nyawa bagi pada binatang, hiduplah binatang. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat, hiduplah malaikat. Allah cipta nyawa bagi pada jin, hiduplah jin. Allah cipta nyawa bagi pada burung, hiduplah burung. Allah cipta nyawa bagi pada serangga, hiduplah serangga. Allah cipta nyawa bagi pada ikan, hiduplah ikan. Allah cipta nyawa bagi pada kuman, hiduplah kuman. Itu hidup. Antara hidup kita dengan hidup Allah Ta'ala. Allah hidup dengan sifat Al-Hayyu. Itu belum sudah dibaca dah. Al-Hayyu, hidup aja. Sifat dia itu hidup aja. Tak pernah tak hidup. Kita pernah dah tak hidup. Pernah dah kita tak hidup. Kita dalam dunia ni tahun berapa? Setakat mana yang kita lahir kan? Sebelum itu kita tak tahu. Tak ingat pun. Siapa hidup tahun 1200 angkat tangan? 1560 ada hidup. Siapa ada angkat tangan? Kalau ada tu yang benar sekarang ni. Kata-kata ribu tahun dah. Ya. Tapi Allah ada tak? Allah tetap ada. Ya. Dia dahulu daripada segala dunia ni. Segala alam ni dia yang dulu. Tak pernah tak hidup. Nanti esok, lagi 200 tahun apa jadi pada kita? Tuan-tuan? Apa jadi pada kita 200 tahun lagi? Kita akan mati. Tak usah 200 tahun lah. Yang bercakap ni, kejap ini, mana tentu kan tengah bercakap terus mati. Semua kita ni akan mati. Allah mati ke tak? Allah tak akan mati-mati. Kerana dia hidup bukan dengan nyawa. Dia tak ada nyawa. Tak perlukan nyawa. Sebab itu Allah tak ada mati-mati. Yang mati, yang bernyawa. Mati belakang. Malaikat ada nyawa, mati. Jin ada nyawa, mati. Iblis ada nyawa, mati. Burung ada nyawa, mati. Lagi? Pokok ada nyawa, mati. Lagi apa? Burung ada nyawa, mati. Yang ada nyawa semua mati. Allah mati ke tak? Kenapa tak mati? Kerana dia tidak ada nyawa. Dia tidak perlukan nyawa. Dia akan hidup sampai bila-bila. Dulu-dulu pun dia akan hidup. Ya? Tak pernah tak hidup. Kita belum ada, dia dah ada.
Alam ni belum ada, dia dah ada dah. Dan dia mencipta alam ni. Dia dulu dengan alam ni tau. Dia cipta alam ni. Dia ciptanya matahari, dia ciptanya bulan, dia ciptanya langit, dia ciptanya laut, dia ciptanya gunung, dia ciptanya pokok-pokok, dia ciptanya binatang dan sebagainya. Manusia dia ciptanya. Itu tandanya dia dulu. Dia lebih awal daripada alam ni. Mana tahu dia kabur dalam Quran. Apa kata dia? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah, dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Langit Allah menjadikannya, bumi Allah menjadikannya, dan barang antara langit dan bumi itu termasuk manusia, pokok, binatang, angin, udara, semua diciptakan oleh Allah Taala. Allah yang menjadikannya. Akhirnya mati semua. Allah tak mati. Habis mati belaka. Malaikat mati. Lagi apa? Jin mati, binatang mati, ikan mati, burung mati, serangga mati. Yang lagi apa? Tumbuh-tumbuhan mati, rumput semua mati belaka. Ya. Tinggal dua je yang tak mati. Yang pertama malaikat maut. Dia belum mati dia. Kerana kerja dia sibuk nyabut nyawa. Nyawa burung dicabutnya, nyawa ikan dicabutnya, nyawa binatang dicabutnya, nyawa orang dicabutnya. Tinggal dia aja. Dan Allah memang tak mati-mati pun. Lalu Allah tanya dia, wahai malaikat maut, siapa lagi yang tak mati? Apa jawabnya? Apa jawab malaikat maut? Yang tak mati hanyalah saya dan Allah Ta'ala. Saya belum mati lagi. Allah Ta'ala memang tak mati pun. Itu Allah tanya balik dia. Tak pernahkah kamu dengar ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Dia tak jawab dia pun. Dia tahu ini merupakan perintah Allah, suruh dia buat apa? Suruh dia cabut nyawanya sendiri. Dia aja yang boleh cabut nyawa sendiri. Yang lain boleh? Tuan-tuan boleh? Perempuan boleh? Boleh cabut nyawa sendiri tak? Tak boleh. Jangan kecewa terjun lombong, jangan. Kecewa duduk atas jalan langgar lori, jangan. Kecewa ambil pisau tengkuk tu, jangan. Tak boleh. Yang boleh cabut nyawa sendiri hanya dia saja. Malaikat maut saja. Kerana dia lah. Tak ada siapa yang nak cabut nyawa dia. Takkan Allah nak cabut nyawa dia sendiri. Dia pun cabut. Macam mana entahlah ya. Bila dia cabut, punyalah sakit jerit pekik dia. Ini dah saya cerita dulu di sini ni. Jerit pekik dia. Aduh. Kalau aku tahu macam ni teruknya sakit mati ni, dahsyatnya sakit mati, tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang. Macam tu. Tak aku siur je. Rupanya dia orang kampung gajah. Matilah malaikat maut. Habis tinggal Allah je. Lepas tu aman alam ni. Semua angin tak bertiup lagi, air laut tak ada mengalir lagi. Api tak menyala lagi. Apa antara? Kemudian Allah hidupkan semua yang dah mati dulu. Mula-mula hidupkan Allah siapa? Siapa hidupkan Allah mula-mula sekali? Israfil. Kenapa Israfil? Dia ada kerja. Apa kerjanya? Niup sangkakala. Dia pun tiup, maka hidup semua manusia balik. Semua yang dulu mati hidup balik. Orang hidup balik, malaikat hidup balik, burung hidup balik, ikan hidup balik, semua balik. Hidup balik. Macam cendawan tumbuh. Itu yang akan berlaku. Itu dah kita baca dah bulan sudah. Untuk minggu ini, untuk hari ini, kita sambung daripada hayyun apa? Sama. Sam'un. Sam'un. Sebut. Sam'un. Tapi ringkasnya sama. Sin, min, ain. Bukan sama yang nyuci najis itu lain. Ini dipanggil sama. Sama itu apa? Mendengar. Siapa mendengar? Allah tu mendengar. Kita pun mendengar kita. Tuan-tuan dengar dah cakap saya? Puan-puan dengar dah cakap saya? Atas apa lah kita dengan Allah ya? Allah dengar, kita pun dengar. Serupa ke tak? Sudah. Serupa ke tak?
Apa lainnya? Allah mendengar, kita mendengar. Siapa lah tu? Kita ni mendengar dengan telinga. Ada telinga baru dengar. Telinga tu naklah ada lubang lah tu. Kalau tersumbat telinga tu dengar ke tak? Kalau kita tutup telinga tu dengan kapal ke dengan apa-apa ke, dengar tak? Tak dengar dah. Dia mesti ada lubang. Dalam lubang telinga kita tu ada pula kulit nipis. Siapa tahu namanya kulit nipis tu? Gegendang. Cakap orang putihnya eardrum. Gegendang. Gegendang telinga. Eardrum. Ear tu telinga. Drum tu gendang. Gendang tu telinga. Gendang telinga. Itu dah nama kulit nipis dalam apa? Dalam telinga kita tu. Dia panggil apa? Gegendang. Sebut. Gegendang. Bila ada suara masuk dalam lubang telinga tu, gegendang tu pun akan bergetar. Tahu apa bergetar? Ya Allah, dia tak cakap Melayu ke? Getar apa? Getaran apa? Bergetar dia getar ya. Tak pernah dengar ke? Getaran jiwa. Tak pernah dengar? Itu getaran ya, bergetar. Barulah datang, barulah kita dengar apa yang dicakapkan oleh orang kepada kita ya. Ada getaran. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni bila dah makin lama makin tua, makin lama makin tua, makin lama makin tua, selaput tu makin lama makin tebal. Selaput yang nipis tu makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Bila dah terlalu tebal, dia dah tak ada getaran. Tak ada getaran, tak ada goncangan, tak ada dah. Ya? Jadi macam apa jadinya? Makin lama makin pekak, makin lama makin labang, makin lama makin tak dengar. Kenapa? Gegendang tu tak ada nipis lagi. Dia makin lama makin tebal. Bila tebal dia tak ada getarannya. Sebab orang tua pekak ke tak pekak? Ni orang tua ni pekak ke tak? Pekak. Cuma tak boleh pekak benar. Tambah saya ni tuan-tuan dan puan-puan keturunan orang pekak. Tok saya tu nombor 1 pekak. Tok saya ni, bapak dia mak saya nombor 1 pekak. Namanya siapa tahu? Siapa tahu namanya? Apa namanya? Ibrahim. Ibrahim pekak. Kalau kita cakap dengan dia, kalau tak ngadap dia tak dengar ni. Kalau ngadap dia nampak mulut kita meromit lah, dengar lah. Kalau yang ada orang tak dengar, lantak pekik pun tak dengarnya. Itu gelar dia Ibrahim pekak. Cucunya dah ngikut lah ni. Kelaman pekak, kelaman pekak. Lepas tu nak cakap dengan saya, biar kuat sikit. Tapi tak ada macam dia punya pekak. Tapi orang lah pendengar ada. Orang tua lain ada dah yang pekak. Di antara perempuan ada dah yang dah pekak. Semua tak pekak ya? Kadang-kadang tak pekak pun tapi tak dengar. Dia bukan pekak, tak dengar. Fikiran dia Kuala Lumpur masa saya tengah bercakap ni. Kalau dia tengah berfikir hai anak Kuala Lumpur ke mana ya? Dengar tak? Boleh pun depan saya. Tapi Allah macam tu ke? Macam mana Allah? Allah tetap dengar. Sama ada bersuara atau tak bersuara, Allah dengar. Terang, nyata, jelas. Kita, saya bertempik pun kadang-kadang tak jelas. Kadang-kadang tak dengar. Mesti dekat lah tu. Kalau jauh Allah dengar ke tak? Allah kalau jauh dengar tak? Saya bercakap di sini. Allah dengar ke tak? Di mana-mana saja Allah dengar. Di England Allah dengar. Orang cakap di England Allah dengar tak? Orang cakap di Timur Tengah Allah dengar tak? Orang cakap di Eropah Allah dengar tak? Orang cakap di China Allah dengar tak? Orang Allah cakap di India Allah dengar tak? Di mana-mana pun Allah dengar. Ya. Asal keluar suara je dengar Allah Ta'ala. Nyata, terang. Itu pendengaran Allah. Kita hanya yang dekat aja dengar. Yang dalam surau aja dengar. Di luar surau, kalau sampai suara ke mikrofon komah dia dengar lah. Kalau dia tak dengar. Orang cakap di Simpang 4 tu dengar ke sini? Tak dengar. Orang cakap di Simpang Kurung tu dengar ke sini?
Tak dengar. Kita nak dekat baru dengar. Kalau nak jelas pula tu. Nak cakap pelan-pelan baru dengar. Kalau laju cakapnya dengar tak? Dengar juga lah tapi tak tahu apa biji buahnya. Tapi Allah, kita cakap laju-laju dia faham tak? Faham. Kita cakap orang putih Allah faham tak? Kita cakap Cina Allah faham tak? Apa bahasa pun dia punya bahasa. Dia yang mencipta bahasa tu. Itu bezanya antara pendengaran kita dengan pendengaran Allah Ta'ala. Allah ni jelas. Sama ada suara atau tak ada suara dengarnya. Dalam hati kita ni. Ada tak kita bercakap sesuatu dalam hati? Tuan-tuan dan perempuan tahu apa dalam hati saya ni? Kejap ni. Tahu? Tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Tahu. Begitu juga hati tuan-tuan dan perempuan. Kalau ada dalam hati kita menyampah dengan Ustaz Ibrahim. Tahu tak Allah? Dengar dia Allah. Dengar ya. Dia dengar saja. Jauh pun dengar, dekat pun dengar, jelas pun dengar, bahasa apa pun dia dengar. Itu bezanya antara pendengaran Allah dan pendengaran kita. Kita nak dengar, mesti ada suara. Oh dengar, tak ada suara tak dengar. Kalau saya ngajar tak ada keluar suara macam. Tengok, saya ngajar ni. Dengar ke tak? Kenapa? Tak ada suara? Mesti ada suara. Baru dengar. Allah tak payah suara. Apa yang terkandung dalam hati pun dia dengarnya. Kalau dia ngumpat saya dalam hati, Allah dengar. Esok nak kena jawab. Kenapa kamu ngumpat Ustaz Ibrahim ni? Dan itulah bezanya antara pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Lagi satu apa? Contohnya saya tengah ngajar ni. Bila tengah ngajar tu, datang helikopter. Pendah pula tu. Dengar ke apa cakap saya? Tak dengar. Sudah tak dengar cakap saya? Tapi Allah dengar tak? Jelas, terang, nyata. Walaupun dalam keadaan bising betul. Allah dengar. Lagi satu, saya tengah bercakap. Semua bercakap belakang. Semua bercakap saya. Saya bercakap, saya tengah ngajar ni bercakap. Orang cakap. Allah dengar ke tak? Allah dengar. Saya tak dengar. Perempuan tuan-tuan dan perempuan tak dengar juga, keliling tak dengar. Pasal banyak orang cakap. Tapi Allah tak ada macam tu. Dia dengar je. Faham ke ni beza antara pendengaran Allah dan pendengaran manusia? Allah dengar. Apa saja Allah dengar. Sama ada jauh, sama ada dekat, sama ada bersuara, sama ada tidak bersuara. Sama ada bahasa apa pun Allah dengar. Allah tahu. Allah faham. Itu antara bezanya antara pendengaran kita dengan pendengaran Allah Ta'ala. Jauh bezanya. Mana tahu? Mana kita tahu Allah tu dengar aja? Allah khabar dalam Quran. Innahu huwas sami'ul basir. Kata Allah. Sesungguhnya dia iaitu Allah. Dia amat mendengar lagi amat melihat. Nanti melihat kena datang kita baca. Kita cerita. Ini mendengar dulu. Innahu huwas sami'ul basir. Allah dengar aja. Kalau kita faham betul Allah tu dengar aja, lalu kena ngumpat. Tuan-tuan dan perempuan, berani kena ngumpat. Kerana ngumpat tu apa hukumnya? Haram. Bila sebut hukum, tanya lima jawab aja. Bila tanya hukum, 5 jawab. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Ngumpat apa hukumnya? Haram. Kalau haram artinya apa? Berdosa. Kalau berdosa mati dalam keadaan haram, ke mana perginya? Masuk neraka. Siapa nak angkat tangan? Saya nak gambar mana orang yang nak masuk neraka tu. Lantak lah tak ada siapa yang masuk neraka. Siapa nak angkat tangan? Ngumpat. Kalau tak, ngumpat. Ngumpat siapa-siapa aja. Mana tahu haram? Allah kata haram. Adalah Allah khabar dalam Quran. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitah. Ada pernah nama ayat ni? Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu seorang daripada kamu itu seronok suka an ya'kula lahma akhihi maitah, kamu makan daging saudara kamu yang telah mati. Adik-beradik kamu dah mati. Ambil pisau air perahnya. Ni mayat tu tau. Air perahnya. Itu goreng.
Lepas tu masak taucu. Masak kicap. Lepas tu makan. Siapa nak makan? Katakan. Daging saudara yang dah mati. Itulah dia ibarat orang yang mengumpat. Esok di padang mahsyar, orang yang mengumpat tu apa jadinya? Dia akan mencakar muka dia. Muka dia sendiri cakar. Tak orang nama Isra Mi'raj kan? Mencakar mukanya tu. Kemudian menggunting lidah. Mencembur darah keluar. Kerana dia suka mengumpat-ngumpat orang. Orang yang mengumpat, baca dalam kitab namanya Hidayatul Salikin. Nanti kita di sana kita baca kitab itu. Di masjid. Bab-bab tasawuf nantilah. Orang yang mengumpat tu, ibadahnya hanya sampai kepada langit yang pertama aja. Kerana dia suka mengumpat. Yang pertama aja. Kata malaikat empukkan balik ibadah itu kepada mereka yang melakukan ibadah itu. Kenapa? Kerana dia suka mengumpat. Mengumpat-ngumpat apa? Apa arti mengumpat? Tuan-tuan dan puan-puan, apa arti mengumpat? Menceritakan hal seseorang, kalau dia dengar dia marah. Itu namanya mengumpat. Sekali lagi. Apa arti mengumpat? Menceritakan hal seseorang, kalau dia dengar dia marah. Saya cerita pasal satu orang. Kalau dengarnya dia marah dengan saya. Itu mengumpat tu. Mengumpat tu. Terus sembah hal lain. Ada juga yang apa? Yang beralasan. Haji ye pun. Haji ye pun. Yang ye tu lah namanya mengumpat. Yang tak ye tu namanya apa? Yang tak ye tu namanya apa? Dusta. Mana tak? Nak ngumpat ke nak dosa? Tuan-tuan dan puan, nak ngumpat ke nak dosa? Dua-dua tanda. Jadi kalau kita faham betul Allah tu sifatnya mendengar aja, tak berani kita ngumpat. Tak berani kita mengadu domba. Tak berani kita mencarut. Tak berani kita cakap kotor. Tak berani kita berdusta. Tak berani kita memaki orang. Tak berani kita menghina orang lain. Tak berani kita mengatakan orang tu sesat, orang tu kafir, orang tu ahli neraka. Tak berani kita. Kerana Allah dengar aja. Ini kita mengaji tauhid ni. Bila kita ngaji tauhid, kita tahu Allah tu dengar aja, maka apa yang keluar dari mulut kita tu, kita akan jaga betul-betul. Jangan keluar apa-apa kata-kata dari lidah kita tu yang menyebabkan Allah murka, yang menyebabkan Allah marah, yang menyebabkan kita tu berdosa. Di antaranya apa? Yang keluar apa? Jangan berdusta. Lagi? Jangan mengumpat. Lagi? Jangan menjatuhkan maruah orang lain. Lagi? Jangan mengadu domba. Jangan memaki orang. Dan sebagainya. Kerana kita sudah Allah tu dengar je. Tapi ada orang buat juga. Ada tak? Kenapa? Kerana dia imannya tak sampai ke hati. Dia tahu tapi tak terasa. Siapa tak tahu mengumpat tu haram, angkat tangan. Saya nak gunung. Mana orang tak tahu tu? Nak angkat kampung. Mana orang tak tahu? Tapi ada orang mengumpat. Orang yang tahu tu mengumpat juga. Anu sampai terkejam. Sampai tak nak masuk dalam rumah dia. Di luar rumah tu sembang je anu. Tak nak masuk, terkejam. Padahal dia bukan tak tahu benda tu haram. Bila kita celah, jangan ngumpat ni haram. Dia kata, ada ye pun. Yang ye tu namanya ngumpat. Yang tak ye tu bukan ngumpat. Yang tak ye tu namanya dusta. Ini hukumnya. Ya Allah tu sentiasa mendengar. Mustahil Allah itu apa? Lawan mendengar apa? Mustahil Allah itu peka. Mustahil Allah itu tuli. Tahu tuli? Tuli itu peka lah. Mustahil apa arti mustahil? Tidak diterima akal akan adanya. Itu arti mustahil. Tidak diterima akal akan adanya. Jadi mustahil Allah itu peka. Mustahil Allah itu tak dengar. Apa dalilnya? Dah saya bacakan dalil itu. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Itu dalil Qurannya. Dalil akalnya pun, kalau Allah itu tak dengar,
Kalau Allah tu sama-sama dengarnya, dia bukan Allah. Kalau Allah tak dengar, kita ngumpat Allah tak dengar macam mana? Bukanlah dia tu Allah, tak sempurna lah sifatnya. Orang pekak sempurna ke tak sempurna sifatnya? Sekali lagi, orang pekak sempurna ke tak sempurna sifatnya? Allah tu sifatnya macam mana? Sempurna. Pendengarannya sempurna, tak ada yang sama-sama bagi dia. Jelas aja. Walaupun cakap laju-laju, dia dengar, dia faham, dia tahu. Walaupun dia cakap bahasa yang kita tak pernah dengar, bahasa-bahasa negro kita tak pernah dengar, tapi Allah tahu tak? Allah tahu juga. Allah faham juga. Jelas bagi Allah Ta'ala. Walaupun dia berbisik, Allah dengar. Allah faham. Walaupun dia buat bahasa isyarat, tak bahasa isyarat. Bahasa isyarat apa? Tak bunyi, tangan je. Dia nunjuk, saya nunjuk pada Syafi'i dia. Allah nampak tak? Allah dengar tak? Allah dengar belakang tu ya. Jadi sebab itu jangan bercakap-cakap. Gunakan lidah itu dengan sempurna. Jangan gunakan lidah itu dalam hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Itu kita ngajar tauhid ni. Bila kita ngajar tauhid kita tahu. Jangan sekali mengumpat. Jangan sekali-kali berdusta. Jangan sekali-kali cerita hal yang sia-sia. Itu Allah kata dalam Quran. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, kata Allah ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu yang mereka itu khusyuk dalam sembahyang mereka, dan beruntung mereka yang menghindarkan diri mereka daripada berkata yang sia-sia. Maknanya yang sia-sia itu dibuat ditinggalkan, maka beruntung dia. Yang tak beruntung, bercakap yang sia-sia. Itu tak beruntung lah tu. Rugilah. Kalau tak beruntung tu rugilah. Cerita yang bukan-bukan je. Cerita pasal hiburan. Cerita pasal artis kahwin. Sebab golok tu kahwin dengan Lucy cerita apa bedanya? Lebih-lebih kalau ngumpat. Udah tua kahwin lagi je. Apa? Golok tu dah tua. Dengan Lucy tu tak betul sangat. Udah berdosa. Kerana ngumpat. Itu guna lidah tu. Lagi satu, jangan gunakan lidah tu dengan berkata-kata dalam urusan dunia. Jangan hai dunia cerita. Ada 5 tempat. Dengar lihat tu. Nanti dibangkitkan Allah seperti babi hitam. Apa nak? Kata? Allah akan bangkitkan dengan apa? Seperti babi hitam. Bagi mereka-mereka yang melakukan 5 perkara ini. Yang pertama, bercakap urusan dunia dalam masjid. Dalam masjid cerita ikan keli. Dalam masjid cerita ikan talpiah. Dalam masjid cerita perniagaan. Dalam masjid cerita beras mahal. Dalam masjid cerita apa? Cerita gelang. Cerita rantai dan sebagainya. Esok dibangkitkan Allah seperti babi hitam. Siapa nak? Dalam masjid. Jadi dalam masjid apa nak cakap? Kalau nak cakap, benda yang baik-baik aja. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik aja. Atau lebih baik, tak nak cakap yang baik-baik apa? Lebih baik diam. Kata orang kawin, ontok. Ontok tu yang cakap. Kalau nak cakap yang baik-baik, apa yang baik? Apa bercakap banyak yang baik? Paling baik, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cakapan yang paling baik. Itu panggil afdal zikri. Seafdal zikir ialah kalimah la ilaha illallah. Dan kalau sampai ke akhir, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu terus stroke terus mati macam. Stroke terus mati macam. Dijamin masuk syurga. Ndak kata ndak. Kerana itu janji Nabi tu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Itu yang pertama tadi. Jangan cerita urusan dunia dalam masjid. Yang kedua, jangan cerita urusan dunia ketika Al-Quran sedang dibaca. Kalau dengar orang tengah baca Quran, apa buat? Kita diam dan dengarkan.
bacaan tu. Kalau tahu makna, ya, dihayati maknanya tu. Kalau tak tahu, songkongnya dengar. Jangan sembang ketika orang sedang baca Quran. Di surau ke, di mana-mana lah. Dengar baca Quran tu, diam. Dengarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan cerita urusan dunia ketika majlis ilmu sedang dijalankan. Ya, Ustaz Ibrahim tengah ngajar. Jangan sembang. Saya pun memang pantang saya. Pantang yah saya tu. Kalau orang sembang ketika saya tengah ngajar. Nah, sini tak ada. Alhamdulillah. Ada tempat-tempat yang ada kopi tu tau. Tengah ngajar dia tapi yang sembang. Anu. Saya tegur depan-depan tu. Memang saya tegur depan-depan. Banyak tempat, ada 2-3 tempat saya tegur mereka tengah sembang. Ada satu tempat tu tau. Tazkirah Ramadan. Saya tengah ceramah apa jenis anu. Dengar di luar tu. Sembang luar tu. Anu. Kuat tu. Sampai ke dalam. Mun saya kata komen kalau nak sembang balik gitu saya. Itu saya tengkin benar lah. Marah benar saya tu. Kalau nak sembang balik jangan tunggu sini. Lepas tu baru diam. Lepas tu agaknya dah balik. Tak ada bunyi lagi. Masuk surau. Tak. Nah. Nanti akan dibangkitkan Allah seperti apa? Saya kata tadi dibangkitkan seperti apa? Babi warna apa? Hitam. Itu dalam majlis ilmu. Itu yang ketiga. Yang keempat, di majlis kematian. Kalau ada orang mati, jangan sembang hal dunia. Mayat tengah ada situ. Dia cerita tentang dunia je. Tentang pangkat dia lah. Tentang gaji dia lah. Tentang gelang dia lah. Tentang hantar panjang dia lah. Jangan. Tentang sokan yang disertainya ke, jangan cerita hal dunia. Tentang jawatan dia ke? Jangan. Yang kelima, di tanah perkuburan. Jangan cerita hal dunia di tanah perkuburan. Karena kalau dia cerita hal dunia dia di tanah perkuburan, itu nanti akan dibangkitkan seperti apa? Seperti babi yang hitam. Ya. Jadi itu kita ngaji bab samak ni tadi. Kita dengar. Jadi kita tahu bahawa Allah tu dengar je. Apa saja yang kita cakap Allah dengar saja. Tak ada satu yang lepas pandang. Tak ada satu yang Allah tak dengar. Tak ada satu yang Allah lalu begitu aja dah. Allah dengar sebaik-baiknya. Jadi sebab itu jangan bersembang. Gunakan suara itu dengan baik. Gunakan kalimah dengan kalimah yang baik. Kerana Allah dengar. Jadi yang baik apa? Nanti adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu satu aja, bukan satu aja. Banyak lagi. Subhanallah ada tak? Ada tak? Zikir subhanallah ada. Alhamdulillah ada tak? Banyak tu. Subhanallah ada. Alhamdulillah ada. La ilaha illallah ada. Allahu akbar ada. Itu 4 kalimah tu. Kata Nabi ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Di bibir ringan je. Apa tu ringan di bibir? Senang nyebutnya. Tak ada berpensan nyebutnya. Tak ada lepas itu jadi bisu nyebutnya dah. Ringan di bibir. Tapi besok bila ditimbang, berat. Berat apa? Pahalanya berat. Esok ditimbang tu nak pahala berat ke nak dosa berat? Nak pahala berat. Kalau berat pahala macam? Kalau berat pahala macam? Allah redha dengan dia. Tak pernah dengar ayat ni. Fa amma man saqulat mawazinuh. Sambung. Fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Sentiasa Allah redha dengan dia. Kalau berat timbangan amalan dia. Tapi kalau berat dosanya, sambung ayat tadi. Wa amma man khaffat mawazinuh. Sambung. Ya Allah, tidak kena main hafal ni. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Sambung lagi. Narun hamiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahalanya ringan aja. Dia sembahyang 2 kali sahur aja. Tahu bila 2 kali sahur? Banyak raya aja. Raya puasa dengan raya haji. Itu pun kerana ada apa? Kerana rantai panjang baru.
nak nunjuk pada orang. Atau kerana dia beli motor baru umpamanya, baju Melayu baru. 2 kali setahun je. Lain tak ada pahala. Dosa banyak. Setiap minggu ngambil nombor ekor. Asal hujung minggu je ngambil nombor ekor. 5944. Tahu 5944? Ada rumah tu kan. Itu lain nombornya ya. Jangan pula esok ngambil pula ya. Masin meluk ustaz dapat terai. Jangan pun. Ya. Jadi bila ditimbang, dosa aja. Dosa ngumpat, dosa berdusta, dosa nengkin suami, dosa lambat semayang, dosa nyemur kain ketang dada. Demo je kena ni. Sini nak kena je ke? Buat dosa seluar pendek, asal nebas seluar pendek. Lagi apa? Dosa mencuri kelapa sawit, dosa mencuri pisang. Banyak dosanya. Fa ummuhu hawiyah. Apa kata fa ummuhu hawiyah? Maka maknya adalah hawiyah. Dia bermakkan hawiyah. Siapa nak bermakkan hawiyah kan? Hawiyah tak apa? Apa dah? Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa itu hawiyah? Allah jawab sendiri. Narun hamiyah. Api neraka yang bersangatan nyalanya. Jadi mak dia. Api neraka jadi mak dia. Mak dengan anak apa buat dia mak? Contoh dia buat, tak nak jadi mak ke mana? Dia ada anak kecil tak? Apa buat dia mak? Dia peluknya lagi. Dia ciumnya lagi. Dia lambung-lambungnya lagi. Dia timang-timangnya. Iya tidak ni. Esok yang menciumnya tu nar hamiyah. Narun hamiyah. Api neraka yang bersangatan nyala ni. Mencium dia. Memeluk dia. Menimang-nimang dia. Lagi apa? Melambung-lambung dia. Siapa nak kenal? Jadi gitu kita nak je. Biar cakap yang baik-baik je. Bila baik-baik, sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Ini kita ngaji tauhid ni. Supaya kita bertindak dengan sebenarnya. Yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bila kita tahu Allah dengar je, tak berani kita nak berkata sesuatu yang boleh menyebabkan Allah murka. Tak berani kita nak menyebutkan perkara-perkara yang haram. Kita akan buat yang baik-baik je. Yang diterima Allah je. Yang lain tak diterima. Tak ada kita buat ya. Itu dia apa. Dalilnya dah saya baca tadi. Apa dalilnya? Surah Al-Isra. Innahu huwas sami'ul basir. Jadi buktinya. Jadi percaya tak sekarang ni? Yakin tak bahawa Allah mendengar saja? Sekali lagi, yakin ke tak yakin bahawa Allah tu tetap mendengar? Kalau yakin, jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang boleh menyebabkan Allah itu murka. Okey. Rasanya cukup sekarang itu. Ya, dalil dah ada. Mustahil dah tahu. Wajib dah tahu. Akan datang kita baca apa? Basar. Apa itu basar? Apa itu basar? Melihat. Allah nampak je ya. Coba akan datang kita baca. Bukan pagi ni lah ya. Untuk pagi ni cukup sekadar itu. Ya, cukup dah? Cukup ke dah? Sabuai lah. Dah lenguh ke dah? Dah lenguh ke dah? Belum lagi? Nak sambung sampai berapa dah? Sabuai lah. Saya dah kutang aja ni ya. Cukup sekadar itu. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada siapa nak bangkang? Alright. Tak ada nak bangkang. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di surau Ikhwaniyah. Sebab betul? Ikhwaniyah. Jangan Ikhwaniyah. Cuba baca yang rumi tu. Apa? Macam mana bunyinya? Tu orang Melayu tu. I-K-S apa? Betul ke tak betul tu?
Betul ke tu? Ha? Betul ke tak betul sebut ikhwaniah tu? Tak betul. Patutnya bukannya i apa? I. Ada ikhwaniah. Ikhwaniah. Saya dah tegur banyak surah apa itu. Ini ikhwaniah, dia sebut ikhwaniah. Ada satu tempat tu di kampung saya tu. Dia sebut ihsaniah. Patutnya ihsaniah, dia ihsaniah. I juga. Patutnya i tu tukar jadi I, ya. Gitu seterusnya. Itulah bekerja benar orang keluar duit nak kau itu ya. Sudah salah lah, nak ngabur kan je. Alright, sekian dulu aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa